Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa khabar anda yang sekarang menjalani ibadah puasa? Doa saya sihat walafiat selalu dan cubalah kita lakukan ibadah sebaik mungkin untuk raih sebanyak-banyak manfaat dan ganjaran daripada Allah dalam bulan yang mulia ini. Saya Izwan Azir Saleh. Ini satu lagi edisi Soal Drama. Malam ini saya nak membawakan satu drama yang secara peribadi saya suka dan saya tonton dengan baik sekali. Saya berikan perhatian mendalam mungkin kerana jalan ceritanya ada elemen kekeluargaan, elemen sedih, elemen yang menyentuh hati. Yang saya maksudkan drama Penjara Janji yang bersiaran dalam slot Samarinda di TV3 Isnin hingga Khamis 10 malam. Dan kalau anda belum lagi menonton drama ini, apa kata saya bawakan sedutan drama Penjara Janji. Saksikan. Penerbit saya sengaja bagi senarai semua pelakon-pelakon Penjara Janji itu sebab dia kata kalau nak tengok dan nak tahu bestnya drama ini, anda kena tonton sendiri atau terus bersama dengan Soal Drama sebab saya bersama dengan pelakon yang membintangi drama ini. Bersama saya di studio malam ini adalah Fauzi Nawawi. Abang Fauzi, terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat bang? Sihat, Alhamdulillah. Puasa setakat ni okey Alhamdulillah Alhamdulillah, setakat ini belum lagi join geng plastik hitam. Masih lagi atau penuh. naik Black Maria ke tak mau Tak mau lagi. InsyaAllah. Okey, kita bercakap tentang Penjara Janji ini dan kita membawakan subtemanya Peluang Kedua. Kalau bercakap tentang peluang kedua ni lah, kalau sebelum kita bercakap tentang drama tu, peluang kedua dalam kehidupan peribadi Fauzi Nawawi, mungkin boleh abang ceritakan sedikit bang? Okey, sebenarnya selepas 3 tahun saya agak sepi di dalam industri seni ini, 3 tahun tu saya mencari satu kerjaya yang lain supaya dapat menampung kehidupan untuk kelangsungan hidup. Kan? Sebab saya fikir apabila yang pertama tu bila munculnya ramai pelakon-pelakon lain dan juga ketika itu stesen-stesen TV banyak mengutamakan kepada pelakon-pelakon yang baru, yang popular dan yang ramai followers di dalam social media. Di media sosial. So ketika itu saya dah buat preparation sendiri. Tapi setelah 3 tahun setelah Penjara Janji ini ditawarkan kepada saya mula nampak ada peluang kedua untuk saya kembali ke dalam industri ini dan memperbaiki segala kelemahan saya yang dulu dan meningkatkan lagi kualiti kerja dan juga kualiti lakonan saya. Itu yang saya harapkan. Kembalinya saya kali ini di dalam industri seni, saya insyaAllah saya akan pikul tanggungjawab saya yang akan jadi lebih baik. Sebenarnya dari segi disiplin, dari segi penampilan. Kalau saya bercakap dengan seorang yang bernama Fauzi Nawawi, tak perlu digusarkan kerana dengan penghayatan dan memang kualiti lakonan yang mantap, tak pernah mengecewakan penonton. Kalau bawa watak antagonis ataupun jahat tu geram je rasanya kan. Jadi insyaAllah cumanya rezeki ada di mana-mana kan bang. Betul. Dan dalam kehidupan ni saya sendiri secara peribadi saya percaya kepada peluang kedua. Seseorang itu tak boleh dihukum hanya kerana satu kesalahan itu untuk selama-lamanya. Betul kan. Sebenarnya untuk menjadi seorang pelakon yang baik ni bukanlah kita nak jaga kualiti lakonan saja. Kita perlu jaga attitude, kita perlu jaga perangai kita perlu jaga segala macam kerana sebagai seorang pelakon ni kita adalah ideal ataupun kita adalah cermin masyarakat kan, terutama sekali masyarakat muda. Kalau ke arah negatif kita bawa, maksudnya kita akan membawa generasi muda ni ke arah negatif. Betul. Dan kita adalah salah satu idol untuk dia orang. Jadi saya rasa dulu mungkin saya gagal. InsyaAllah dia diberi peluang kedua ni, saya akan lebih
berhati-hati dan akan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang lepas. Alright, itu adalah pembukaan mukadimah daripada Fauzi, dan selepas ini kita nak masuk lebih dalam lagi ke Penjara Janji. Saya nak bawa awak memang masuk penjara ni sebab drama ni dalam penjara kan. Kisah-kisah di sebalik tirai besi ni. Sekejap lagi kita akan kupas dengan lebih mendalam lagi tentang drama ini, dan saya nak ulang sekali lagi lah, kalau awak belum lagi tengok Penjara Janji, jangan terlepas sebab adalah satu babak tu dalam satu episod tu saya macam hampir-hampir nak menangis. Sedih tau. Wah, ini drama yang membawa kita mesej-mesej yang syarat dengan mesej yang baik. Jadi kita nak sambung sekejap saja lagi, teruskan bersama Soal Drama kembali selepas ini. Ada banduan minta tolong orang cari anak bini dia. Kata dia nak minta maaf sebelum dia mati. Takut tak sempat. Kalau aku kena hukuman sepanjang hayat kat dalam penjara ni, maknanya aku tak boleh ke mana-mana. Hidup aku akan habis dalam penjara ni, Jak. Yang aku paling takut, aku tak sempat nak minta maaf dengan orang yang pernah aku buat salah. Ini Soal Drama yang juga anda boleh saksikan di YouTube Cool TV, sebuah platform digital untuk Cool FM. Dan saya bersama dengan Fauzi Nawawi, pelakon utama dalam drama Penjara Janji di TV3. Kita nak bercakap tentang drama ni, Bang Fauzi. Dan anda dapat masuk ke penjara, melihat kepada sisi lain manusia yang ada kalanya untung mendapat peluang kedua, tetapi ada juga yang tak mendapat peluang kedua itu berakhir dengan hukuman yang berat. Jadi bagaimana agaknya mungkin pengalaman-pengalaman anda bersama dengan kru lah ketika membuat penggambaran drama Penjara Janji ini? Sebenarnya Penjara Janji ni, watak yang saya pegang ni memang berat bagi saya. Seorang banduan akhir di mana dia boleh, dia memang dah tahu dia akan kena hukuman gantung sampai mati. Jadi saya dapat penghayatan di mana dia orang letakkan saya di dalam sel banduan akhir. Seorang banduan akhir ni dia dah tahu tarikh mati dia tu dah bila, dah ditetapkan. Cuma dia tak tahu hari apa. Jadi orang yang macam ni selalunya apa yang dia buat kat dalam tu? Makan dia dah tak rasa, tidur dia pun dah tak rasa. Tak lena. Dia bukan saja dibagi peluang kedua, tetapi dia, maksudnya dia dah tahu hari mati dia tu. So maksudnya jasad dia tu dah tak ada makna lagi dah. Pemikiran dia tu hanya pada tali gantung, mati. Jadi saya tak tahu macam mana saya nak gambarkan. Saya harap penonton boleh tengok cerita ni. Sewaktu saya berlakon cerita ni pun, melakonkan watak ni pun, memang saya betul-betul menangis. Memang tak perlu dipaksa. Memang air mata tu akan jatuh sendiri. Kalau saya bercerita dan saya teringat keadaan tu pun, saya akan rasa sedih. Kerana kadang-kadang banduan ini, dia orang buat salah. Ada sebab kenapa dia melakukan kesalahan tu. Kadang-kadang desakan kehidupan dia. Kadang-kadang desakan keadaan. Kerana kasih sayang, pengorbanan dia. Bagi saya, semua orang ada buat salah. Betul. Dan special ni banduan yang dibagi, banduan akhir ni, dia dah tahu tarikh mati dia. So dia dah ada waktu dia, masa untuk dia bertaubat, untuk dia melakukan ibadah sepenuh hati dia. Kan, itu bergantunglah antara dia dengan Tuhan. Betul. So bagi saya, bila saya pegang watak ni, saya akui memang berat di antara cerita yang paling berat yang saya pernah bawa. Dia kira dua dalam satu lah bang. Maknanya walaupun membawakan watak, tapi ada refleksi kepada kehidupan sendiri juga. Dan ada satu babak ni apabila isteri saya datang dalam cerita ni, dia bagi tahu bahawa anak dia masih hidup. Waktu itu saya menangis selepas director dah cut. Saya menangis hampir 3 hingga 4 minit. Saya tak boleh stop. Benda tu dah terbawa-bawa dalam keadaan penjara tu yang sunyi, yang saya tak bercampur dengan orang langsung. Apabila scene saya je, saya akan duduk di satu corner. Memang saya akan duduk di dalam sel tu saja. Saya akan tunggu director panggil dan saya akan duduk depan kamera. Memang saya tak ada bercakap. Sepanjang seminggu lebih tu, memang saya tak ada bercampur dengan kru, bercampur dengan pelakon lain, tak ada. Saya bawa diri saya sendiri. Untuk menghayati tu. Untuk menghayati tu. Wow.
Dan bercakap tentang peluang kedua ni, saya turut nak membawa seorang tetamu saya secara online, perunding motivasi Ustazah Asma Hussein yang akan mengupas tentang kenapa setiap manusia dalam kehidupannya Allah sendiri bagi manusia ni banyak peluang, bukan peluang pertama, peluang kedua, sampai ke hujung nyawanya Allah bagi peluang. Jadi kita nak tengok kenapa kita ni janganlah berdendam dengan orang ke semua yang salah tu wajar kita berikan peluang kedua. Ustazah, Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ustazah, Ramadan Karim. Alhamdulillah. Baik. Allahu Akbar. Baik, Ustazah, mengenai peluang kedua ni, saya dah katakan tadi, semua manusia layak dan boleh mendapat peluang kedua. Jangan kita hukum dia buat salah tu, oi, sampai matilah dia tu bersalah kan. Pada pandangan masyarakat, kalau dia masuk penjara, sampai dia meninggal lah orang sebut dia. Ini bekas banduan ni. Jadi tak wajar begitu. Mungkin nasihat daripada Ustazah sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bila bercakap pasal peluang kedua ni, sebenarnya Allah SWT ni dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia bukan setakat bagi peluang kedua, peluang ketiga, 4, 5 berkali-kali Allah bagi. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kalau dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan Allah ni dia akan menerima taubat hamba-Nya selama mana nyawa tu tak sampai kepada kerongkong. Bila dah sampai kepada kerongkong, dah lepas dah nyawanya, barulah Allah tak terima taubat. Maknanya selagi Allah bagi rezeki nyawa, rezeki hidup, boleh makan, duduk atas muka bumi ni, selagi itulah manusia ni ada peluang. Dan dalam satu surah yang lain Allah sebut, dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah kata, wahai hamba-Ku ni, kalau kamu ni melampaui batas, janganlah sesekali la taqnatu min rahmatillah. Jangan sesekali kamu putus asa dengan rahmat Allah SWT, kerana Allah ni Maha Pengampun. Semuanya Allah boleh ampunkan. Selama mana hamba-Nya itu ambil peluang-peluang yang ada itu dan bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Jadi maknanya Allah sentiasa buka. Selagi ada rezeki nyawa, itulah sebenarnya peluang yang Allah bagi pada kita. Okey. Dan saya suka nak sebutkan sini, kadang-kadang kita duk tunggu peluang-peluang tu datang. Sebenarnya bukan kita kena tunggu, kita juga kena cipta peluang. Kalau kata kita tunggu-tunggu, tak nampak, terhijab. Jadi ciptalah peluang itu, kerana selagi ada nyawa, itulah peluang. Dan kalau Ustazah katakan itu dari aspek bagaimana seseorang tu boleh sentiasa yakin bahawa Allah itu pemaaf, okey, jelas. Tetapi sekarang ni masyarakat ni yang suka menghukum, mengadili, membuatkan persepsi atau tak mahu berganjak daripada imej orang yang pernah bersalah tu sampai bila-bila dihukumnya salah. Jadi bagaimana pula kita ni sebagai masyarakat janganlah terlalu menghukum sebab Allah sendiri Maha Pengampun. Betul. Dan sebenarnya Allah juga menyebutkan dan mendidik manusia supaya sentiasa berdakwah. Kan? Dia konsep dakwah ni amar ma'ruf nahi munkar. Benda yang betul kita kata betul, benda yang salah kita kata salah. Tetapi kita sebagai manusia bukan bersifat Allah. Jadi kita kena ada konsep dakwah dalam diri tu. Maknanya orang yang bersalah dia memang patut dihukum, tetapi dalam masa yang sama, dia punya perakhiran tu hanya Allah yang tahu. Sebab kita tak tahu, kisah manusia ni macam-macam. Dia boleh bermula dengan pelbagai takdir, tetapi akhirnya yang kita nak apa dia? Husnul khatimah. Betul. Itu yang paling penting sekali. Dan mungkinlah dalam bulan yang mulia ni Ustazah nak ingatkan, kadang-kadang orang tu kata, aku ni jahat, aku ni dah, buat macam mana pun tak tahulah, memang aku ni dah jahat, dah tak boleh nak berubah, dah umur dah tua dah ni. Jangan macam tu kan Ustazah, setiap orang tu ada peluang dia untuk berubah bagi mendapatkan kehidupan lebih baik. Kita ingat macam ni je, atas muka bumi ni, tanda Allah sayang apabila Allah kita buat macam-macam perkara, tapi Allah masih bagi mata, masih bagi hidung, masih lagi bagi nyawa, masih lagi bagi makanan. Itu tandanya apa? Tanda Allah sangat sayang dan Allah paling kenal dengan kita lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jadi oleh kerana itu kita nak balas balik pun tak mampu. Contohlah, kalau kita kata hilang mata, nak kembalikan balik mata tak boleh sampai bila-bila pun. Nak ceritanya Allah sangat sayang, walaupun orang itu penuh dengan maksiat, tak pernah sentuh tikar sembahyang, tapi Allah tetap bagi peluang. Itu memang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran.
Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Asma Hussein, perunding motivasi. Sekali lagi selamat menyambut Ramadan dan mengimarahkan Ramadan ini dengan macam-macam amalan. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ya, insya-Allah Ustazah. Ya, terima kasih semua. Sama juga Ramadan Karim kepada semua. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan Fauzi, saya nak tahu mungkin dari segi pengalaman menjayakan drama ini, sibuknya katanya dengan bawa begitu lama, ada PKP lagi. Jadi mood tu, nak kekalkan mood tu macam mana agaknya Abang Fauzi? Sebenarnya rintangan untuk nak menghabiskan drama ni agak payah juga sebab selepas PKP yang pertama tu memang kita baru start syuting balik. Selepas syuting tu ada masalah berlaku. Yalah, dengan ada pelakon masuk hospital, ada pelakon yang disyaki COVID kan, positif COVID dan kena kuarantin lagi. Kemudian penjara pula tak dibenarkan masuk kerana ada kluster penjara. So drama ni dah drag lama. Jadi saya berterima kasih kepada penerbit sebenarnya, kepada penerbit Puan Hajar Sheila Rosli dan juga pengarahnya Haji Jinggo. Kerana awalnya dulu dia orang dah bagi tahu saya benda ini mungkin akan berlaku. Dia dah expect dulu. Jadi saya nasib saya tak terkejut. Jadi preparation nak jaga rambut supaya tak panjang, supaya kekal macam tu, itu adalah salah satu dugaan bagi cabaran saya lah. Cabaran je, tak boleh ambil drama lain. Memang saya kena habiskan itu. Sebab saya tak nak campur adukkan watak-watak lain dalam diri saya kan. Jadi alhamdulillah berkat kesabaran habis juga drama ni. Dan selepas di preview, inilah hasil dia yang selepas dah tengok, yang kita dah tengok beberapa minggu ni. Dan saya sebenarnya dan tim kami menjanjikan sesuatu kelainan di dalam Penjara Janji ni, di mana kita mungkin tidak pernah tahu tentang masalah banduan di kehidupan dia orang kat dalam tu, bagaimana sayangnya dia orang pada keluarga walaupun dia bergelar sebagai banduan, tetapi tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, seorang abang ataupun seorang ahli keluarga tetap ada. Di situlah yang luahan-luahan hati banduan-banduan inilah yang kita baru tahu sebenarnya dia orang ni jahat ni bersebab. Ada sebab kan. Sebab setiap manusia ni ada sifat kasih sayang dia tu. Saya ingat dalam satu skrip yang Zulkifli nyatakan kepada Sabariah isterinya, abang buat ni sebab zaman sekarang ni kita tak boleh terlalu memilih kerja dan yelah, maknanya dia ada sebab untuk melakukan kerja itu. Kita bukan nak menghalalkan apa yang salah, betul. tetapi ini sebahagian daripada drama menunjukkan dia masih ambil dan sayang kepada keluarganya itu, dia belikan cincin dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya itulah manusia di sekeliling ini, kita tak boleh terlalu menghukum. Salah memang tetap salah. Salah memang tetap salah. Tapi dia tetap juga manusia yang biasa, bang. Betul. Dan bagi saya Zulkifli ni patut diberi peluang kedua lah. Betul. Kan? Tapi nak buat macam mana, mahkamah dah jatuhkan hukuman mati kepada dia. Jadi hati-hati bang, jangan spoiler. Jangan kata dah apa jadi, sebab saya memang nak tengok drama ini dan saya nak tengok sampai apa jadinya. Sekejap lagi kita nak sambung lagi perbualan kita ni. Jadi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Soal Drama kembali selepas ini. Baik Kak, saya buat apa baik kat dia lah. Dik, nah. RM20, Mak. Nasib baik lipai kalau ulah. Ha? Hai. Macam-macam. Ini Soal Drama, dan kalau kita biasa nak beli barang online ke, nak pergi check in hotel ke, dia ada recommendation kan. Untuk drama Penjara Janji ini, Izwan Azir bagi recommendation anda kena tonton sebab ada mesej-mesej tentang kehidupan. Bagaimana manusia ini walaupun dah melakukan kesalahan berhak untuk mendapat peluang kedua. Ini memang satu drama yang sesuai ditonton seisi keluarga kerana membawa mesej-mesej positif. Ya, saya masih lagi bersama dengan pelakon utamanya Fauzi Nawawi yang membawakan watak banduan Zulkifli meringkuk dalam penjara, kemudian
kemudian menyingkap kembali macam-macam kisah yang dilakukan. Zulkifli ni jenayah dia bukan calang-calang ya, senjata api, dadah, rogol, bunuh. Semua package dia bagi dalam drama ini. Okey, dan kita tadi bercakap tentang watak yang Abang Fauzi bawakan, kerjasama dengan pelakon-pelakon lain bang, Alif dan juga Azira. Bagaimana agaknya apatah lagi bila Alif positif COVID-19, kemudian bersama dengan kru produksi lah, bagaimana agaknya kerjasama dalam Saya first time berlakon dengan Alif Sata, tapi saya ada ikuti perkembangan dia. Saya pernah tengok dia berlakon, dan bila digandingkan dengan saya tahulah kenapa pengarah dan penerbit cari Alif Sata ni. Sebab muka kita orang ni bila dari satu sisi yang tertentu dia nampak macam hampir sama. Jadi boleh jadi anak beranak lah tu kan. Mungkin dari segi bentuk muka semua. Saya memang betul-betul selesa berlakon dengan dia. Dia seorang pelakon yang betul-betul ada jiwa. Dia bukan saja seorang penyanyi dan hos yang bagus, dia juga seorang pelakon yang bagus. Dan tak susah saya bekerja sama dengan dia sebab saya absorb semua mood dia. Dan segala dialog-dialog dia tu pun tidak mengikut skrip. Dia dilontarkan dengan perasaan dia. Jadi hari yang sebelum dia disahkan positif COVID tu, saya bersama dengan dia. Jadi saya bila dia kena COVID tu, automatically waktu di dalam penjara tu saya fikir, adakah mungkin saya akan dikuarantin dengan baju ini, baju banduan di dalam penjara ini? Di dalam penjara ini. So, alhamdulillah selepas dia dah ditahan, kita orang pun kuarantin 12 hari. Saya di dalam tempoh 12 hari itu 3 kali saya swab test. So saya sehinggalah hari terakhir, sehingga ambil blood test, nak memastikan bahawa tak ada, sebab saya adalah orang di antara yang paling rapat dengan dia di dalam tu. So, Alhamdulillah. Ada hikmah di mana kes itu merapatkan lagi hubungan kami setelah kembalinya dia selepas di kuarantin, dan saya pun masuk ke situ. Barulah kita buat babak-babak yang terakhir. Babak-babak terakhir kena tengok. Saya boleh DM saya boleh hantarkan kotak tisu yang anda telah habiskan untuk menonton cerita ni. Saya nak kena tengok tanpa ahli keluarga lah ni, takut nanti keluar air mata jantan saya ni. Sebab mak saya pun bila dia dah tonton cerita ni, dia kata apa jadi. Saya sendiri tak cerita. Itu pun mak saya bertanya, dia di antara peminat nombor 1 saya lah, sebab dia tahu kalau saya berlakon, kalau tak jahat mesti menangis. Kalau tak menangis, watak komedi tu kurang sikit kan. So dia memang duduk depan TV, standby towel. Jadi mungkin ringkas saja Abang Fauzi, seruanlah kepada penonton-penonton yang baru nak catch up kepada drama Penjara Janji ni. Ringkas. Okey, saya syorkan kepada semua penonton-penonton drama di TV3 ni, tontonlah Penjara Janji ni, kerana ada satu mesej yang anda akan dapat yang mungkin tak ada kepada drama-drama lain. Tapi apa pun, kita kena beri peluang kepada orang-orang sekeliling kita yang dah melakukan kesilapan. Berilah mereka peluang kedua. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Fauzi Nawawi kerana sedia bersama dengan Soal Drama, dan saya ucapkan selamat berjaya bang. InsyaAllah akan ada 1000 peluang yang lebih baik dalam industri seni kreatif untuk Abang Fauzi. Alhamdulillah. Dan juga Kak Liz, ada tu kat tepi sana tu. Jadi anda kena tonton drama Penjara Janji ni sekali lagi, slot Samarinda TV3 Isnin hingga Khamis 10 malam, dan memang saya beri rekomendasi untuk drama ni. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan dengan drama yang lain pula. Selamat terus menjalani ibadah puasa. Ingat, Allah sentiasa beri peluang sampai ke 2 juta kali pun kepada hamba-hambanya. Yang penting kita cari peluang itu. Saya Izzat Nazir Saleh bagi pihak kru penerbitan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia.